So tak ada masalah bagi saya. Fizik pun skor, baju pun skor, tak saya hafal. Itu kerja saya tu lah. Okey. Lepas tu bila saya masuk ke, saya datang ke Volgograd first year. Macam saya pertama M1, kedua M2. So saya dapat Volgograd. So macam masa tu ada adjustment disorder sikit lah. So first year chemistry dapat 3. First time kan. Second sem semua 3. Semua 3. Masa tu antara pelajar tajaan kerajaan, saya yang paling teruk. Tak ada orang yang paling teruk daripada saya. Kan? Teruk kan? Lepas tu saya down lah, down semua. Lepas tu bila balik tu, saya ada masa first year, second year tu saya pergi enjoy kejap kat Genting dengan kawan-kawan saya. Lepas tu sebelum fly, kita tengok balik kenapa saya nak jadi doktor. First, lepas tu bila start second sem tu, saya dah belajar anatomi, fisiologi. Saya pun dah minat. Sejak daripada tu semua 5 sampai habis. Kan, sama final sem lah. Adalah sikit yang macam apa, tak ingat lah, ada 1-4 tu lah. Lepas tu final exam saya best student dalam gross exam tu. Kalau siapa tahu lah kan, saya dapat bunga semua kan. Bukan sebab apa, bukan sebab kita power knowledge. Satu, power rezeki lah. Saya ex-presiden MSA lah, menang tanpa bertanding lah juga. Kan, saya first pelajar Malaysia yang dilantik dalam student council dalam universiti. Lepas tu saya tak tahulah ada ke tak ada tu, saya tanya, dia pun tak ada. So kita kata passion lah. Okay, lepas saya lah belajar, terima kasih jugalah kat wife saya sebab dia push saya belajar kan. Kalau tak datang lecture bising kan. Saya memang saya akan hafal lah. Orang tu ajar tak ajar, buku enak tu akan habisnya. Saya macam tu. Alhamdulillah lah, bukan dari segitu banyak. Kalau saya boleh, anda semua pun boleh lah. Saya nak cakap pasal passion tu. Bila passion ni dah ada nak jadi doktor, you pun semangat. Bila semangat, you push semua yang buat yang terbaik, you pun grad. Alhamdulillah. Balik you jadi Osman. So Osman ni, saya dah best student lah. Semua saya tahu anatomi, fisiologi. Saya report duty dekat first day dalam medical ward saya. Saya jumpa dengan senior MO lah. Masa tu dapat dalam pukul 12 lebih. Ada MO dengan ada Osman. Okay, yang ambil ke belakang sekali. Dia ward saya kat HC, ward medical D1. Dari 5 kubikel saya yang belakang sekali. Masa tu memang Osman tu ada 2, campur saya 3. Patient masa tu setiap kubikel tu ada 12, campur dengan extension lagi. Dalam kurang 60 lah, 70. Kita bagi 3 orang Osman, 2 orang MO. So dia tak ada masa nak ajar saya. Langsung tak ada masa. Dia kata, okay, you berdiri belakang sekali tempat orang HIV, IVU semualah. Okay, you belajar buat apa sendiri patut. Saya tahu esok pagi you boleh present case. Kita dah daripada Rusia tak tahu nak present case, betul? So dalam masa saya tagging 2 minggu lah. Dalam masa first tu memang saya kena belasah lah. Ni you tak tahu, ni tak tahu kan. Tapi kita dapat, kita teruskan juga. Sebab kita tahu niat kita masa tu saya semangat lagi nak doktor kan. Saya ni doktor kata kan. Okay, lepas tu start lah. Kita kata saya punya konsultan datang. Kita macam Dr. Iliana cakap lah, this is 3 years old, long case off, ni tak ada. Saya cakap, pakcik ni sakit ni, ubat dia ni. Saya kata pakcik kan, memang saya kena lah. Okay, lepas tu MO saya lah, minta maaf lah cakap, MO saya tu Cina, ni Melayu. Dia tak marah saya, dia pegang dia. Okay, sini, I ajar you. Masa tu dah pukul 5 saya tengah tagging. I ajar you, macam mana you nak keluar, macam mana you nak dokumen. Sampai sekarang saya ingat dia. Satu step. Esoknya saya dah tak kena marah dah. Sebab saya ikut apa yang dia ajar. Lepas tu practical skill kan. Macam anda semua rasa sangat kurang lah, tak boleh buat apa kan kat sini. Terus terang saya cakap, sepanjang saya 6 tahun dekat sini, saya pernah sekali dia ambil darah. Itu pun classmate saya, kawan baik saya. Sekali je saya pernah ambil darah. Kan, lepas tu saya pun diambil darah oleh kawan saya. Kita orang tak tahu, main try je. Ikat tourniquet, cucuk jarum. Sebelum withdraw jarum tu tak buka tourniquet. Tumpah semua. Saya tak tahu buat apa, dia pun tak tahu buat apa. Dah ada cikgu yang buka kan. Masa tu darah dah penuh dah. Tapi tak apa, tak ada lah anemia ke hemorrhagic shock, tak ada lah kan. Kita macam tu lah. Daripada apa tak tahu, you jangan berputus asa, you just cuba je.
Lepas tu you kena passion, minat dengan endurance. So mula-mula saya masuk medical school, saya nak jadi cardiothoracic surgeon. Paling keren lah kan. Lepas tu bila saya belajar, bila saya buat housemanship, masa tu nak jadi cardiothoracic je lah. Sampailah saya 6 posting, saya masuk emergency medicine. Saya bertukar minat lah, sebagai nak buat ED lah. Ni sebab saya kata last time bila you dah passion tu, you akan kata you nak jadi doktor ni bukan you nak dapat nama, you nak orang anggap you, wah dia ni cardiothoracic. You akan buat how can I give back to community, apa yang saya boleh bagi balik kat community. Pada saya masa tu saya nampak emergency medicine lah, sebab kan saya minat semua. So saya boleh tolong budak kecil, orang tua, geriatrik, orang mengandung, semualah saya boleh tolong insyaAllah. Lepas tu start daripada tu saya pun buatlah emergency medicine. Okay, saya memang tak ada slide, jadi saya akan pusing-pusing kan. So untuk pelajar kat Rusia ni, anda semua jangan rasa down, tak cukup praktikal, tak cukup ilmu, tak cukup teori. Apa yang penting diri anda sendiri tu, dan macam mana anda sanggup push untuk improve knowledge awak for the better benefit of others. Saya kata 3 Osman, saya earn dengan Vignesh. Lepas tu kalau saya sebulan ni kat situ medical. Lepas tu dia kata, maksudnya saya satu hari lepas dia buat round, dia kata apa yang saya dengar, kawan-kawan saya dengar, dia daripada Iran kontrak lah maksudnya. Semua pelajar Rusia ni teruk, D1 teruk, D2 teruk, D3 teruk, dia ada 4, D4 teruk, C3 teruk, C4 teruk, PP1 teruk. Dia kata semua study Rusia ni teruk, dia kata apa pun tak tahu. Tapi my best housemate is from Russia, dia kata. Kan, so awak jangan tak kisah awak semua datang daripada mana. Yang penting how much you are willing to improve, how much you are willing to learn, how much you are willing to help others. Itu yang penting. Tak kisah awak cream of the cream, orang kata kan, tak kisahlah, kita tak cream pun tak apa. Jadi kita dah belajar medicine tu, kita buat apa yang terbaik, apa yang kita boleh tolong. Okey Okey, lepas tu saya nak bagi tu sebab when you start your housemanship lah, semua orang mesti dalam kepala dia aim, I must finish my HOship within 2 years. Okey, dah ada orang setengah-setengah kawan ni, tak apalah kena extend. Kawan saya seorang minta extend. Kenapa minta extend? Sebab nanti masa dia baru kena tagging. Masa tagging tu raya, dia minta extend. Kalau dia minta extend, memang HOD akan bagilah, sebab dia nakkan houseman kan, masa kan tak cukup houseman. Okey, lepas tu during your housemanship period ni, you macam Prof cakap, Dr. Azrin cakap, we are the low life, the lowest. Tapi gunakan tu untuk gain as much knowledge, experience, skill as much as possible. Semua you buat. Saya sampaikan saya tak boleh ambil darah patient, saya kan 3, seorang akan jaga acute cubicle, seorang akan jaga cubicle yang 2 depan, saya akan jaga cubicle yang 4 dengan 5. Cubicle 4 tu pula kebetulan semua ESRL tu semua kidney patient lah, semua kembung-kembung edema kan, nak ambil darah susah. So saya belajar, venous tak boleh, kita cucuk je ABG untuk siapkan kerja cepat. So 88 patient semua saya buat ABG. Belakang tu pula IVDU, memang tak dapat lah darah, tapi tak cucuk IVDU, takut kan ABG kan. So saya pun lepas habis round, habis semua, bukan habis round lah, saya datang kerja awal 5 pagi dan balik lambat 10 malam lah. Sebab banyak sangat patient nak di cover, dan saya tak kisah, kita nak belajar. Memang kita tu Russia memang lemah daripada segi tu, tapi kita buat lah. Untuk patient IVDU, diharap anda semua tak tiru lah. Saya ada 88 patient IVDU, saya siapkan syringe dengan needle, saya bawa pergi toilet, diorang cucuk sendiri. Tapi jangan tiru lah. Saya tak sempat nak cucuk diorang, terlalu banyak. Tapi kita monitor lah, dia jangan dibagi, okay, you buat lah apa yang nak buat kan. Tak boleh main ikut, nampak diorang cucuk, dia pun dah tahu diorang cucuk kat highway lah, tempat dah tak ada kan. So kita monitor, okay, awak cucuk, dia masukkan dalam botol sendiri, dia bagi saya cucuk, okay, kita buat sharp bin, okay, dia buang dalam sharp bin, okay, selamat, okay, semua katil. Dia kena pandai nak hidup, bukan pandai nak hidup, you must cope with the environment lah, with the situation. Okay, semua yang kita belajar kat medical school nak prepare kita through by the knowledge lah, ilmu pengetahuan. Tapi skill, attitude, endurance tu semua you belajar during you punya housemanship. Okay,
saya bagi sikit-sikit lah. Dan macam Prof cakap tu, kita follow apa yang konsultan kita nak. Kita jangan fikir apa yang kita nak. Okey, macam mana dia nak buat, macam mana dia nak kita present case, apa yang dia nak untuk hari tu, semua kita buat kan sebelum dia datang untuk round yang lagi sekali. Macam saya kat HSA, kita ada 2 kali round lah. Satu round pagi tengok semua, satu round petang tu untuk tengok new case. So kita ada satu board yang cukup besar. Dia akan bagi 4 kolom: imaging, investigation, referral dengan others. So setiap orang akan tulis kat situ. Itu teamwork lah. Okay, hari ni I ambil imaging, hari ni I ambil blood, hari ni I buat referral. So kita bagi job tu, jadi delegate. Memang sampai pukul 6 petang pun memang tak sempat buat. Tapi that's thing you have to handle lah. Macam Dr. Hazrin cakap lah, prioritize lah. Macam aku cakap, kalau city brain tu pagi, ambil yang pagi-pagi dulu. So you belajar lah. Saya masa dalam sekarang nampak dah gemuk kan. Dulu masa saya masuk medical, berat saya 72. Habis keluar medical 60 kilo. Bilang 12 kilo tak banyak pun. Masa saya begitu, dia push kita untuk jadi doktor kan. Tapi tu Alhamdulillah, tu semua experience yang saya cherish. Teamwork yang kita dapat, kawan yang kita dapat, knowledge yang kita dapat. So apa sahaja kesusahan yang you lalui sebagai houseman, dan kita insyaAllah akan cuba buatnya baik lagi untuk you. You jangan anggap ni sebagai satu halangan. You backup, simpan tu, letak dalam kepala, okay, ni semua saya punya experience. Nanti dah habis houseman, you akan rindu semua benda-benda ni. Bila MO, you akan bukan terlalu relax lah, you akan relax sangat. Lepas tu you akan marah houseman you. Jangan buat macam tu. You pernah lalui semua benda tu. You tahu berapa teruknya houseman tu. Saya bawa botol air 2 liter, pergi kerja pukul 5, balik pukul 10 tak minum pun. Kencing sekali je pukul 5 petang. Betul, saya tak tipu. Itulah betapa teruknya. Betapa kena marahnya dengan MO Melayu saya. Betapa kena maki hamuannya. MO Cina saya, apa you buat tu? ABG, bagus dia punya teknik. Padahal saya tak pernah ambil ABG pun. Dia begitu nak encourage kita. Saya on call, MO Melayu tidur. Tak maaf lah saya cakap, sebab saya nak bagi tahu benda ni supaya anda semua tak buat. Kita improve, tolong houseman. Houseman tu nak belajar, bukan nak dibuli. Awak kena faham semua tu. Diorang daripada tak tahu apa-apa, diorang perlu tahu segala-galanya. Kan, itu dia punya main aim kan. So MO jangan bully, MO kena tolong. Saya tak tahulah kenapa orang Melayu bila dia kena bully, dia bully balik kot, macam tu kot. Macam saya cerita, saya punya MO China, Dr. Po dengan dia punya isteri Dr. Lim. Saya asma, mana asma dengan COPD. Saya kat Rusia mana belajar. Saya belajar Gina, lepas tu uncontrol, polycontrol kan. Lepas tu kita belajar classification je, treatment. Tak pernah pula tahu COPD jangan bagi high flow mask, hypoxia drive dia out. So dia bagi high flow mask kat patient tu kan. Patient tu dah berapa jam high flow mask. Lepas tu dia tak marah tau, sebab tu first kesalahan yang kita buat. So awak-awak semua macam tu lah. Bila houseman tu buat kesalahan, jangan turun marah, tanya dia kenapa dia buat macam ni. Oh, saya tengok SpO2 dia drop. So saya nak bagi oksigen untuk 99, dia kata. Nanti dia bagi tahu lah COPD acceptable 92, 88, 92. So dia tak payah bagi kalau dia bagi oksigen banyak, hypoxia drive. So dia explain lah. Kita pun feel macam, oh terima kasih doktor ajar saya. Kita dah takut dah berpuluh kena marah kan. Ibu dia panggil, hari ni datang kan. Kalau dengan doktor, saya ada satu lagi doktor, memang dia inti lah pelajar Rusia ni. Saya ambil ABG, pergi baca ABG tu kat tingkat 1, mesin tu kat tingkat 4 je. Kita berlari lah, lepas tu dalam within 5 minit tu dia asyik tanya, mana Helmi, mana Helmi, mana Helmi. Macam gitu sekali. Saya punya MO yang lain, dia tak apa Helmi, you buat, I ambil ABG. MO ni tak maaf lah cakap Chinese. Tak apa, you bagi full box dekat I pergi baca. Sampai begitu baiknya diorang nak train houseman ni. So saya harap adik-adik sekalian tak buat macam tu dekat kita punya kolej nanti. Sebab nanti bila awak semua dah jadi houseman, awak tahu betapa susahnya kerja sebagai houseman ni kalau dekat hospital yang busy. Macam HSA, Kelang, HKL. Dulu daripada kecemasan, dia tak ada tapisan tau. Sekarang patient nak admit medical, ada medical officer daripada Department Medical dan duduk kat ED untuk filter case. Dulu tak ada, daripada emergency dia admit je, admit satu malam 30.
satu malam 20, BP high sikit admit, GM high sikit admit. So kita daripada stand clerking tu nak ambil darah, lepas tu nak ambil darah, kalau DM kena buat referral ke endokrinologi. Semua tu kita kena buat within, bayangkan kita start kerja pukul 5 sampai pukul 7, dalam 14 jam lah. 14 jam tu sekarang ni 30 patient untuk kita settlekan semua. Saya buat round, saya sampai post call saya, tapi saya suka. Dia kata, dia kan nak suruh korang jangan jadi apa kan. Benda tu saya suka. Sebab bukan saya buat seorang, kawan saya tolong buat, saya kelak, dia ambil darah, dia ni buat referral. Itu yang teamwork tu penting. Pukul 9 pagi saya tak mandi lagi, padahal saya last kali mandi pukul 8 pagi semalam. Yalah, you post call, you kena buat morning round, kan. Tapi benda tu adalah kita punya passion. Daripada saya, bajet saya jadi doktor untuk dapatkan gaji je. Through the way, kalau anda semua boleh tahu yang benda ni anda tanggungjawab, tak semua boleh jadi doktor, kan. Bila dah jadi doktor, make the best of it lah. Betul tak? Jangan sia-siakan benda ni. Jangan drop out, jangan EL, jangan kena extend. Kalau awak extend, kesian orang kat distrik tu, medical officer tak cukup. Betul tak? So awak kena lah, awak kena fikir, look at the bigger picture. Being a doctor is not for yourself, but for others. Kalau awak nak buat untuk diri sendiri, minta maaf, jadi benda lain lah. Kan? Doktor ni noble profession. Kalau betul-betul awak buat, patient peluk, patient salam, patient sembah kaki, menangis, kita tak baca benda tu. Kita tak mengharapkan terima kasih pada patient. Jangan pernah sekali awak buat macam tu. Saya dah buat, pakcik dah disturb, bagi saya apa-apa, kuih ke buah ke, bagi hamper ke, kan. Jangan pernah sekali kita buat semua tu without expecting anything from the patient. Kita semua kita buat ni untuk Muslim, kita harap pembalasan yang terbaik lah daripada Allah untuk non-Muslim, yang terbaik daripada dia punya Tuhan lah, betul tak? Kan? Kita buat yang terbaik lah. Okay. Lepas tu okay, buat masa ni ada apa-apa soalan tak? Tak ada. So sebenarnya sharing, kan. Saya dekat sini 6 tahun, perlahan-lahan kita tahu first datang terusan, betul ke kan, dia punya jurusan perubatan ni macam ini, kan. Apakah ini kita belajar? Sebenarnya anda semua silap. Kalau adik-adik semua pergi ke Russian medium, dia punya jurusan perubatan tu antara top dekat Russia, dekat Europe, kat dunia. Di SMU masa saya masuk nombor 7 dalam dunia, nombor 2 kat Europe. Dia punya jurusan perubatan. Ni semua awak kena ambil tahu lah. Tu yang macam Dr. Liana cakap, join CME budak Russian, you have to go extra mile lah. Pasal waktu houseman you akan penat lah. Saya Alhamdulillah dari segi knowledge tu, masa houseman tu Alhamdulillah boleh manage lagi lah. Dari segi prosedur tu boleh manage. Lepas tu memang penat, tapi sebab saya suka buat benda tu, saya teruskan juga. Dan Alhamdulillah masa tu isteri saya pun tak masuk kerja lagi, dia tengah mengandung. So masa saya habis first posting tu, second posting tu baru Dr. Lana masuk kerja lah. So saya ada semua support yang diperlukan lah. Makan terjaga, pakaian terjaga. Walaupun tidur tak cukup tidur kan, sampai rumah sembahyang tidur kan macam terjaga sekejap kan. Dah pukul 5 kan, macam sekejap je. Tapi itu benda yang you have to endure lah, during that period of time. 2 tahun je, tak lama, sekejap je, betul. Dia kawan-kawan kan, 2 tahun petang tu dia cerita masalah dia cerita masalah dia, semua kita share. Bukan nak mengutuk, nak share, nak bagi support to each other. Dan semua balik rumah. On-call bukan hari-hari pun, dulu saya lah. Lepas tu kita orang dulu, sebab on-call office hour, pagi tu kita dapat berjumpa dengan semua orang, dan balik kita dapat berjumpa dengan semua orang kecuali orang yang on-call. So kat situ kita ada support group yang baik. So you guys pun macam tu juga, cari support group, cari kawan baik, cari kawan masa houseman, cari teammate yang baik untuk buat benda-benda ni lah. Benda-benda yang tak diajar di medical school, benda yang survival skill. Okay, boleh kan?
Lepas tu jangan sekali-sekali tunjuk, jangan sekali-sekali kita semua nak jadi hero. Apa yang kita tak tahu, tanya. Apa yang tak boleh buat, minta orang tolong. Dan apabila patient tu komplain, jangan pernah sekali kita buat, okey dia ni ngada-ngada je. Okey, saya pernah ada kes patient tu ada APO, dia komplain batuk-batuk. Osman tu bagi dia, nurse kata, doktor patient ni batuk lah, APO kan, fluid dia akan batuk, foamy sputum semua kan, bagi dia Benadryl cukup. Tak tengok pun, tak auscultate ke tak apa. Memang you akan terlalu penat, tapi it's not an excuse to give a substandard care to your patient. Dan patient unfortunately die lah. Dan patient kita nak masuk CBL, dulu terlalu banyak patient kadang-kadang MO tengah observe yang lain, patient ni dah betul-betul nak tahu dia punya CBP berapa, regime dia berapa, kena masuk CBL jugalah. Senior houseman akan monitor lah. So sekali tak dapat, dia cuba 2 kali, sini tak dapat 2 kali, sini 2 kali tak dapat, dia cuba lagi. You must know when to ask for help. Okay, dan unfortunately patient tu mati jugalah, pneumotorax lah. Kesian muda 30 tahun kan. Kesian lah. So jangan sekali-kali jadi hero lah. Apa kita tak tahu, kalau you tanya, you takkan kena marah. Kalau you tak tanya, yang baru you akan dimarah. Okay, jangan segan nak bertanya, segan nak. Kalau you pandai dalam houseman ni, senang. Macam mana you nak tahu setiap kes tu asma, you tengok macam orang kelab, macam orang manage, itulah dia. CAP, komunitas pneumonia, itulah dia. ACS, itu patient akan berulang-ulang datang. CAP, pneumonia, uncontrolled DM, stroke, DB, dia benda tu akan berulang. So kalau you pandai, you tahu, you akan, satu kes tu you akan belajar betul-betul, next case akan jadi macam ni. Next case datang, you dah tahu nak buat apa. Yang akan yang teruk-teruk tu lain lah sikit, macam datang DKA ke HSS ke tu, MO akan tengok. So by then you akan follow management baik MO lah. Itu prosedur dulu husband boleh buat peritoneal dialisis, sekarang dah tak boleh. Kena berhati-hati lah. Tapi walaupun you tak boleh buat, janganlah feel down. You pergi observe, tengok. Jadi tengok pun you dah ada idea macam mana nak buat. Okay, ada apa soalan ni macam ni? Ada Kalau ada tanya je lah, jangan takut lah. Okay lah, lepas tu yang paling penting kan, SO sheet ni bagi saya masa saya start kerja tu, saya dah cakap dalam diri saya, is do or die. Itu je. Kalau saya quit, saya tak, masa tu saya tak tahu saya nak buat apa. Saya kan jenis hafal, saya pun saya tak kreatif, saya nak melukis tak pandai, nak colour tak pandai, nak cakap dengan orang tak pandai, saya tak kreatif. So saya stereotype, saya rasa kalau saya berhenti memang saya tak boleh buat benda lain. So saya buat medik lah. Lepas tu untuk pelajar usia ni, satu lagi, you must willing to sacrifice yourself lah kan, masa dengan family, masa dengan diri sendiri, masa untuk kawan-kawan. Dalam masa 2 tahun tu, 2 hari lepas saya pun dapat message daripada saya punya senior. Dia kata, husband dia kan sekarang fleksi kan, kerja shift pagi, petang kan. Husband tu cakap, saya tak boleh datang shift malam lah doktor. Dia kerja shift malam ni, sebab apa? Dia ada wedding to attend. So you tengok berapa tak serius ni benda ni kan. You must take your job seriously. You are dealing with people's life kan. Kalau you tak ada, siapa takkan you nak biarkan kawan you seorang nak review patient. Kalau kat HSA tu is madness, terlampau banyak, dan dah tanda tangan kan. Kalau saya dekat HSI sekarang, dekat Jabatan Kecemasan, semua komputer. Kalau buat orang tak apa, semuanya copy paste plan baru by apa, you punya MO ke konsultan ke, so you tak payah tulis balik semua. Macam kalau dekat HSA dulu, saya tak tahu lah mentality dia macam mana. Review sheet tu mesti penuh, mesti penuh tu plan. So kalau dia ada 70 patient, dia nak cover by 2 orang houseman, kalau 1 EL, telah is madness lah kata. Kita pun tak nak houseman jadi macam tu. Houseman ni manusia, dia pun ada family, ada life, dia kan ada quality of life dia sendiri.
So itulah, you must be responsibility and accountability lah. Kalau you betul-betul saya dalam asuransi saya, bukan ni saya pernah hit. Masa saya kat ONG, saya kena diarrhea yang teruk gila. Saya dah datang hospital lah. Saya dah datang hospital, dah bawa kereta, nak keluar kereta, berak lagi. Saya terus saya call saya punya pakar lah. Betul saya dah sampai depan hospital ni. Macam itu sekali yang kita punya passion lah. Doktor tu cakap, okay lah, awak ambil MC lah. Tapi dia suruh kita pergi jabatan kecemasan. Jangan pergi keluar kan. Proof ada kan. Lepas tu second time masa saya kat emergency department sebagai houseman lah, saya demam tinggi lah, 38 memang. Saya on call. Pagi tu saya datang. Pagi tu kerja sampai dah tak boleh tahan. Malam tu pun saya datang. Saya start kerja pukul 10. Pukul 12 tu saya ambil MC. Bukan nak kata saya ni bagus, tapi saya nak bagi motivation ke adik-adik sekalian. Itulah attitude yang patut awak semua ada kan? Kesian kat kawan-kawan, kesian kat patient. Kalau tak ada MO dekat green zone tu, malam patient kena tunggu 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang patient ni, selalu diorang cakap, alah patient ni ngada-ngada nak datang malam. Silap tau, orang banyak kat Malaysia ni banyak yang tak ada duit. Sekali you pergi GP RM60, RM70. Lepas tu dia pula nak buat 2-3 anak yang cirit-birit sekali. Orang tak ada duit, kesian. So you janganlah kata patient ni just ngada-ngada nak datang emergency tengah malam. Kalau dia memanglah dia kata tengah malam tak banyak patient tu, kita punya fikiran. Tapi siapa kita untuk judge dia? Mungkin dia baru balik kerja, isteri dia baru balik kerja, tu duit tak ada. So nak tak nak, kalau patient tu tak desperate, takkan dia sanggup tunggu 3 jam, 4 jam kat emergency sampai pukul 2, 3 pagi. Lepas tu 8 pagi esok dia nak pergi kerja. Dan kita pula boleh ambil our leisure time, tengok patient, relax, chit-chat. Tak ada sense of urgency. Saya selalu bagi tahu kat houseman saya, diorang tengok kes, memanglah diorang dari segi experience, knowledge memang dia akan tengok kes lambat. Tapi you have to have the urgency to see the patient. Try to clear as, bukan sebab kita clear cepat, kita nak tidur cepat. Sebab, ini lagi satu cerita. Dia nak clear cepat, saya nak clear cepat ni, kenapa ni? Nak tidur cepat. Lepas tu dia akan bagi substandard care. Kita datang hospital ni, kalau kerja malam, you kena dalam mindset you, saya datang nak kerja bukan nak tidur. Itu apa yang saya punya surgeon bagi tahu kat saya. Kalau Mr. Johan, dia sekarang tengah buat fellowship surgeon lah, tapi saya tak tahulah apa cerita dia sekarang. Tapi dia seorang surgeon yang sangat baik. So dia akan bagi tahu, you datang kerja sebab apa sebenarnya. Dia kata yang malam lah, you nak tidur ke, you nak kerja. Macam dekat surgical ward tu lagilah, just total madness lah. Dia TDS round, patient ada 10, 20, 30, 40, 50, 80. Untuk buat TDS round malam, 80 patient, 2 orang houseman. On call, ni on call tau. Kalau dulu on call 2 orang. Kan, kita dah buat TDS tu, dia kata, yelah kalau you datang you nak tidur, you akan rasa benda tu berat. Tapi kalau you datang you nak kerja, yelah you memang masa you kerja sampai pukul 8 pagi, so you kerja lah. Kan, you masa kat surgical tu dah start shift system lah. So pagi akan rehat tengah hari dan akan masuk balik malam. So you dah ada tengah malam tu untuk rehat, so you rest. Then you do your job as good as possible lah. Untuk pelajar Goldbucrat lah especially, InsyaAllah kalau anda belajar saya rasa dari segi knowledge tu, InsyaAllah boleh lah, as minimum as possible untuk start houseman tu boleh. But as through your housemanship training, macam saya start kat medical, Alhamdulillah lah, medical. So semua you kena tahu classification ni, classification tu, kan. Lepas tu macam you semua, you at least you tahu lah treatment. Kalau you tak tahu pun tak apa, bukannya kita nak cakap is bagus kalau you tahu semua. Tapi kalau you tak tahu, jangan sampai you takut nak start housemanship tu, delay interview dengan SPA. Lepas tu dah dapat interview dengan SPA, delay lagi nak masuk kerja. You kena ingat your community needs you, kan. Dulu doktor tak cukup, sekarang dah doktor dah banyak, saya tak tahu lah, kan. Tapi itu letak nombor 2, you nak tolong orang, itu je you fikir. Ok, saya rasa buat masa ni itu je lah. Semoga anda semua berjaya lah untuk pelajar 6 year. Ok, good luck lah dalam GOS exam. Dia bukannya segala-galanya. Apa yang bunga saya dapat best student GOS exam pun, bunga tu tinggal juga kat Volvo. Tak bawa balik pun best student kat state exam. Tapi kan bila start houseman, semua tu tinggal tepi. You are who you are, respect your colleague, respect your senior.
respect your patient. Bukan I ni best student so you tak boleh marah saya, tak boleh. Okay, go extra mile. Dulu saya dah dapat mat ni tak boleh berhenti cakap. Pelajar Fifia tu still you ada cycle Square Palmers, betul? Sekarang ada lagi ke? Ada ke? Dulu saya naik ambulans tu 1 minggu 3 kali. Tanpa disuruh oleh mana-mana pipa dah batil, tanpa buku log kena sign. Rezeki treatment dia senang. Drop ACS buat ECG on the spot, SPD GTN balik. Macam itulah dia punya treatment. So daripada situ kita tengok doktor tu, tengok ECG tak, kata doktor ni ya betul. Yang satu lagi pun alhamdulillah kat Rusia ni, saya rasa pelajar Rusia ECG dia insyaAllah power. Boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah ECG dia power. Saya pernah satu kes lah, bukan nak bangga lah. Saya dapat kes MI. Masa tu saya last posting, saya bekerja dekat Red Zone. Saya dapat kat Red Zone, saya call, saya tengok ECG ni, bos, ni MI bos. Lepas tu kita panggil sini semua bos lah. Saya tanya ada contraindication untuk start strap, kita kena start strap. Lepas tu bos saya kata, ini bukan MI ni. Dia kata macam tu. Siapa tapi tak apa, patient chest pain kan, you call cardio. Itu lagi satu silap. Okay, tak apa, kita habiskan cerita ni dulu, kita masuk cerita lain pula. Lepas tu dia call cardiology. Dia call cardio, saya lah kena call houseman kan. Semua kita kena buat, yang pun goyang kaki, buat tu. Saya call, bos ada satu patient chest pain tapi tak ada ST elevation. Kebetulan dia dekat situ. Kebetulan dia kata dia datang, Red Zone priority nak datang. Ni MI ni, you tak erti baca MI ke? Tak erti baca ECG ke? Saya kata bukan. Lepas tu dia kata, lepas tu MO saya marah saya, kenapa you bagi tu nama I? Macam tu sekali kan. Maknanya bukan kita ni bagus, tapi macam satu lagi you kena tahu macam mana nak seek second opinion lah. Kadang-kadang you ada guts lah, kata ni benda ni salah ni MO aku buat ni. Try cari MO lain, so dia bincang. Lepas tu kalau siapa-siapa yang kat ED ni, janganlah mentality orang kata ED ni referrologist. Dia punya mentality, you don't know what to do, you see the patient and you refer the patient. Itu silap. Sebenarnya medicine ni tak ada satu disiplin pun yang boleh survive by itself. ED, outpatient care, surgical, medical, ONG, PICS, kan dia kena tengok. Kita sebagai doktor kita tengok bila patient datang tu, patient nak treatment. Lepas tu kenapa kita refer for continuation of care, so patient lain yang urgency tu boleh kita treat. Macam itu. So bila you dah jadi MO, nantilah dari MO insyaAllah dekat surgical, medical, PICS, ONG kan. So bila you terima kes-kes referral ni, memang sometimes you akan terima kes yang mengarut kan, tak semua. Tapi bila you dapat terima kes-kes macam ni, you just fikir, take a short while and fikir, kenapa dia ni refer? Mesti ada sebab dia ni refer lah. Patient tu perlukan, dia perlu warded ke, perlu continuation of care yang lagi betul kan. Kita semua tak tahu. So never judge your colleague, never judge your patient lah. So bekerjasama, teamwork. Ingat, medical profession ni tak ada yang boleh berdiri dengan sendirinya. Semua profession kena ada. Okay, kadang-kadang orang patient tak sempat nak deliver, datang kat ED, tempo ED lah yang deliver kan. Sama lah macam tu. Patient collapse, saya minat ED sebab apalah, daripada surgical ke ED, semua boleh buat. Patient datang budak 2 kilo tak bernafas kan. Kita alhamdulillah kita research tu untuk orang Melayu, orang Islam ni, jangan lupalah cakap bismillah. Walaupun urgency macam mana, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita buat tu takkan ada efek kecuali Allah yang bagi kita, Allah yang tentukan benda tu good outcome ke bad outcome ke. Kita cuba yang terbaik. Jangan pernah datang pelik, jangan pernah cakap itulah patient dah banyak kali CPR lah, kita next kita biar dia mati je lah. Jangan pernah buat macam tu, do your best. Itulah daripada saya buat masa ni kan, nanti sampai esok pula kan. Ok, so 4 tahun ni, kalau Prof ni dah 30 tahun, so janganlah korang tak sedap badan dengan Prof cakap banyak. Semua tu esok, semua tu benda yang penting. Mungkin sekarang ni tak nampak dia punya signifikan. Bila korang start kerja, korang nampak, oh dulu Prof pernah cakap benda ni. Oh ok, aku dah tahu.
sama lah 4 tahun punya experience walaupun sebagai MO baru 2 tahun, tapi nak cerita dalam masa yang pendek memang mustahil lah kan. So korang jangan malu-malu, jangan segan-segan tanya senior-senior. Bila dah balik Malaysia, contact dengan senior-senior. Jangan segan-segan lah, boleh. Okay, sekian, terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.